Assalamualaikum dan salam sejahtera Didik. Hai, apa khabar semua? Hari ni jom bersama Kak Aziz kita baca buku. Jom. Okey, Didik rasa ni cerita apa? Cuba komen kat bawah. Okey, jom kita mula. Jom. Okey, Didik, ni dia cerita Tangle. Ya, cerita Tangle. Siapa pernah tengok video Tangle? Mesti best kan? Terbaik. Okey, jom bersama Kak Z kita baca buku bersama-sama. Okey, dia Tangle. Okey, kita buka. Okey, buka satu persatu Okey, buku ini kepunyaan siapa? Ni Kak Z punya buku. Okey. Okey, ni adalah apa, Didik? Ini adalah, cuba teka. Di sebuah istana. Okey, kemudian ada tempat kediaman. Okey, lepas tu ada laut-laut. Okey, lepas tu ada jambatan, tempat tinggal macam menteri-menteri kerajaan punya, dan akhir sekali ada castle. Okey, jom kita tengok sebelah. Wow, Disney Tangle koleksi cerita fantasi dari Advantage Quest. Apa tu? Cicak ke apa, Didik? Okey, tengok sebelah. Okey, kita dah start bermula cerita Okey, jom sama-sama Kak Aziz. Okey, Didik rasa ni tangan siapa Wow, takutnya. Okey, jom kita mula baca. Pada suatu masa dahulu, di sebuah negeri yang jauh, setitis cahaya matahari jatuh ke bumi dan bercambah menjadi sekutum bunga ajaib. Bunga tersebut dijumpai oleh seorang wanita tua yang mengetahui bahawa kuasa ajaib bunga itu boleh dihasilkan melalui nyanyian. Wanita yang sombong dan kedekut ini dikenali sebagai Mother Gothel. Dia mencium bunga itu secara rahsia dan menggunakannya untuk kekal muda dan cantik. Oh, itu dia ceritanya. Okey. Okey, kita tengok sebelah. Okey, ratusan tahun selepas bunga itu dijumpai, permaisuri negeri itu akan melahirkan seorang bayi. Namun, baginda jatuh sakit dan semua penduduk negeri diarahkan untuk mencari bunga ajaib yang dikabarkan berada di dalam negeri tersebut. Bunga itu telah pun berjaya ditemui setelah seluruh penduduk negeri mencarinya. Seperti mana yang ditakuti oleh Mother Gothel, pokok bunga itu dicabut lalu dibawa pulang ke istana. Air penawar segera dibuat lalu diberikan kepada permaisuri. Baginda sembuh serta-merta. Baginda selamat melahirkan seorang bayi perempuan yang dinamakan Rapunzel. Raja dan permaisuri kemudiannya melepaskan sebuah tanglung ke udara untuk menyambut kelahiran puteri mereka. Ni dia puteri mereka. Okey, permaisuri Didik. Permaisuri dengan anak dia, dengan puteri. Okey. Dia rasa gembira, ibu ni merasa gembira ada apa? Dia dapat anak. Okey. Okey, seterusnya. Wow, kenapa ni? Kenapa ni, Didik? Oh, dia nak ambil. Dia nak ambil anak dia. Okey. Tu dia cakap apa? Pada suatu malam, Mother Gothel menyusup masuk ke dalam bilik jagaan Rapunzel. Apabila mengetahui kuasa ajaib itu ada pada rambut Rapunzel, dia memotongnya sedikit, tapi ia bertukar coklat dan kuasa ajaibnya hilang. Wanita kejam itu memutuskan untuk menculik puteri tersebut. Hati raja dan permaisuri remuk. Setiap tahun pada hari kelahiran Rapunzel, mereka akan melepaskan pelbagai tanglung ke udara, berharap puteri mereka dapat melihatnya dan pulang. Okey, tu dia cerita dia. Didik, jahat ni, orang jahat ni. Okey, ni mak bapak Rapunzel. Okey. Jangan curi anak saya. Kan? Okey, kita sebelah. Wow, kuning rambutnya, Didik. Nampak? Kuning rambutnya. Oh, macam-macam dia belajar Belajar muzik. Lagi belajar apa tu? Belajar kira mengira, dia belajar menjahit baju, dia belajar buat lukisan. Okey. Dia buat puzzle.
Ikat rambut. Panjang betul rambut dia. Okey, seterusnya. Mother Gothel membawa Rapunzel ke sebuah menara tinggi dan membesarkan Rapunzel seperti anaknya sendiri. Dunia di luar sana sangat bahaya, pesan Mother Gothel. Dia mau meyakinkan puteri itu untuk tinggal di dalam menara tersebut untuk melindungi rambut ajaib Rapunzel. Rapunzel bernasib baik kerana dia mempunyai banyak perkara yang boleh dilakukan seperti mengaik, bermain teka-teki, bermain gitar dan melukis. Apabila Rapunzel berusia 18 tahun, dia mula menginginkan kehidupan di luar menara. Okey, dia nak kebebasan. Dedek, nampak tak? Boleh melukis, boleh bermain gitar. Okey, seterusnya. Ini dia Gothel ya. Tu dia macam apple. Banyak apple kat tangan dia. Okey, ni Rapunzel. Okey, ni tempat tinggal. Okey. Cerita dia, pada suatu hari Rapunzel berbual dengan ibunya. Saya mau mengembara untuk melihat cahaya terapung, katanya. Ia muncul setiap tahun pada hari lahir saya. Mother Gothel menipu Rapunzel dengan mengatakan bahawa ia hanyalah bintang-bintang biasa. Dia kemudiannya meninggalkan menara itu untuk mencari sedikit makanan untuk makan malam. Okey, seterusnya. Ni siapa pula ni? Wanted, Dead or Alive, Flynn Rider, Thief. Ini pula siapa? Orang jahat ke orang baik, Dedek? Ni pula siapa pula? Okey, sambung. Sementara itu, seorang pencuri bernama Flynn Rider sedang melarikan diri bersama rakan jenayahnya, adik-beradik Stabbington. Mereka telah mencuri mahkota milik raja dan permaisuri. Kini wajah mereka terpapar dalam poster dikendaki di serata negeri. Tiba-tiba pengawal istana berjaya menemui lokasi mereka. Flynn memutuskan untuk meninggalkan dua adik-beradik itu, tapi dia mengambil mahkota yang dicuri mereka. Okey. Dia. Okey, jom kita sambung lagi. Okey, kita teruskan bacaan. Walaupun Flynn berjaya melepasi pengawal tersebut, dia gagal melepasi Maximus, salah seekor kuda istana. Maximus mengejar Flynn sehingga ke sebatang pokok yang tumbuh di tepi cenurang. Kerak! Batang pokok itu tidak mampu menampung berat mereka, lalu patah. Mereka berdua jatuh ke dalam gaung. Okey, ni dia Flynn ya. Flynn dengan Maximus. Okey, ni dia Flynn dengan Maximus. Okey. Dia naik pokok, lepas tu pokok dia kerak, patah. Okey, tengok sebelah. Okey, ni dia Flynn. Dia tengok apa tu? Dia tengok. Okey, jom kita baca. Kedua-dua mereka selamat, tapi Flynn berjaya melarikan diri daripada kuda tersebut. Flynn segera mencari tempat persembunyian dan menjumpai sebuah menara yang tinggi. Dengan wajah, dia memanjat ke atas dan melompat masuk melalui sebuah tingkap yang terbuka. Akhirnya aku bebas, katanya lega. Tiba-tiba semuanya bertukar gelap. Rapunzel telah memukul kepala Flynn dengan sebuah kuali. Okey, ni dia. Okey, tengok sebelah. Flynn pingsan. Walaupun Rapunzel berasa takut, dia juga berasa teruja. Pasti Mother Gothel akan membenarkannya mengembara di luar kerana dia berjaya membuktikan bahawa dia boleh menjaga dirinya. Rapunzel mengheret Flynn dan menyorokkannya di dalam almari. Dia mahu memberi kejutan kepada ibunya. Okey. Itu apa tu? Ikan ke katak, Dedek? Komen di bawah. Okey, ni dia. Okey, Rapunzel bersama dengan siapa tu? Lepas tu dia nak masuk kat mana, Dedek? Dia masuk kat, cuba komen kat bawah. Okey, seterusnya. Rapunzel kemudiannya ternampak sebuah mahkota di dalam beg Flynn. Dengan perlahan Rapunzel mengambil dan meletakkan mahkota itu di atas kepala. Apabila dia melihat dirinya di cermin,
mahkota itu kelihatan tidak asing baginya. Okey, tidak lama kemudian ibu Rapunzel menjerit, "Rapunzel, turunkan rambut kamu!" Rapunzel dengan pantas menyembunyikan mahkota itu sebelum membantu ibunya naik ke atas. Okey, dia pakai mahkota ya. Cantiknya Rapunzel dia. Kan tu mahkota. Okey, dia pun pakai tingkat cermin. Okey. Okey, seterusnya. Ibu dia marah. Setelah ibunya naik ke atas, Rapunzel kata, "Saya mahu beritahu ibu sesuatu. Ibu harap kamu tidak bercakap tentang bintang-bintang itu lagi." Balas Mother Gothel. Berkaitan perkara itu, kata Rapunzel sambil berjalan mendekati almari. Okey. "Sudah dengan cahaya itu, Rapunzel," jerit Mother Gothel. "Kamu tidak boleh keluar dari menara ini selama-lamanya." Rapunzel terkejut. Dia tahu yang dia perlu maksa ibunya keluar jika dia melihat tanglung tersebut. Jadi dia minta beberapa jenis cat sebagai hadiah hari lahirnya. Mother Gothel dengan gembira bersetuju. Ibu akan kembali dalam masa 3 hari katanya. Lambatnya. Okey. Ini dia ibu penipu. Rapunzel. Okey, seterusnya. Apabila Mother Gothel sudah tiada, Rapunzel menjalankan rancangannya. Dia menarik Flynn keluar daripada almari dan mengikat lelaki itu dengan rambutnya. Bila Flynn terjaga, Rapunzel memberitahu Flynn yang dia hanya akan melepaskan Flynn pergi jika Flynn menolongnya. Sambil menunjukkan lukisan cahaya tanglungnya, kata, "Esok cahaya teropong akan muncul. Kamu perlu bawa saya melihatnya dan bawa saya pulang semula ke menara ini dengan selamat. Dan saya akan pulangkan beg kamu semula." Flynn yang tiada pilihan lain bersetuju. Okey, dia bergembira. Okey, ni dia Rapunzel. Okey, dia menari bersama dengan kuali. Panjangnya. Okey, seterusnya. Nampak ni. Okey, Rapunzel menurunkan Flynn dengan rambutnya dan kemudian dia memanjat turun ke bawah. Walaupun pada mulanya dia agak-agak ragu-ragu, Rapunzel berasa amat teruja berada di luar menara untuk pertama kalinya. Namun dia berasa sedih kerana memperdayakan ibunya. Okey. Panjangnya dia punya rambut kan, Dedek? Okey. Tu cakap apa lagi? "Mari patah balik semula," ajak Flynn, berharap yang dia akan dapat semula bagnya tanpa perlu melakukan apa-apa. "Tidak," balas Rapunzel tegas, "saya akan melihat cahaya terampau itu." Okey. Ni ibu dia nampak apa? Dia punya apa dia tu? Dia punya mahkota kan? Tu dengan dia punya poster. Okay, dia cakap apa? Sementara itu, Mother Gothel yang dalam perjalanan membeli cat Rapunzel ternampak Maximus. Risau jika pemilik kuda tersebut mungkin berjumpa dengan Rapunzel. Mother Gothel bergegas pulang, tetapi tiada siapa di menara. Apa yang dijumpainya adalah mahkota dan poster dikenakan Flynn. Mother Gothel menuju ke hutan untuk menangkap Rapunzel kembali. Okey, seterusnya. Semasa Mother Gothel mencari Rapunzel, dia terserempak dengan adik-beradik Star Bintang dan menawarkan mereka satu tawaran menarik. "Kamu juga boleh balas dendam terhadap Flynn Rider," tambahnya. Dua-dua adik-beradik tersenyum sinis dan bersetuju untuk menolong Mother Gothel dengan rancangan kejamnya. Okey, ni adik-adik ya. Okey, ni Mother Gothel. Okay, seterusnya. Wow, dia tengok apa tu, rambut panjang. Okey, ketika itu pula Rapunzel membalut tangan Flynn yang luka dengan rambutnya. "Jangan takut," katanya sebelum menyanyi merdu. Rambut Rapunzel mula bersinar dan dalam beberapa saat tangan Flynn sambung. Mana dia tangan dia? Tu dia tangan Flynn. Okey, "Sejak bila rambut kamu ada kuasa?" tanya Flynn. Rapunzel memberitahu Flynn semua tentang kuasa dan kehidupannya. "Kamu tidak pernah tinggalkan menara itu," kata Flynn.
dia kini mula faham mengapa pengembaraan ini amat penting bagi Rapunzel. Okey, sebelah. Oh, dah jumpa dah. Dah jumpa. Ketika Flynn pergi mencari kayu api, Rapunzel dengan suara berbisik kepadanya. Ibu ingatkan dia tidak akan pergi. Suara itu milik Mother Gothel. Kita pulang sekarang. Tapi Rapunzel enggan. Dia sukakan Flynn dan dirasakan Flynn menyukai juga. Kenapa dia sukakan kamu? Tanya Mother Gothel. Ketawa. Inilah sebab sebenar dia di sini. Tamannya sambil memberikan mahkota itu pada Rapunzel. Jangan biarkan dia menipu kamu. Mother Gothel mencabar Rapunzel untuk memberikan mahkota itu kepada Flynn dan pasti Flynn akan menikahkan Rapunzel selepas itu. Kemudian Mother Gothel berjalan masuk ke dalam hutan yang gelap. Apabila Flynn kembali, Rapunzel hanya mendiamkan diri. Seterusnya, dia jumpa kuda. Dia makan kasut. Tarik. Okey. Pagi esoknya, Flynn dibangunkan dengan kasar. Maximus berjaya menjumpai Flynn dan menangkap kaki pencuri itu. Lepaskan! Jerit Flynn. Tepat pada masanya, Rapunzel muncul. Dia meminta Maximus untuk berhenti mengejar Flynn kerana hari ini hari lahirnya dan Flynn akan membawanya melihat cahaya terapung. Kuda itu dengan berat hati bersetuju. Kamu kuda yang baik hati, kata Rapunzel kepada Maximus. Okey. Dia ceritanya. Okey, seterusnya. Dah sampai dah istana. Okey. Istana Rapunzel tu. Okey. Tidak lama kemudian, kedengaran loceng dibunyikan dari jauh. Rapunzel mengikuti bunyi itu dan tidak lama kemudian dia melihat sebuah istana yang dikelilingi dengan perkampungan indah. Pemandangannya amatlah cantik. Dengan pantas, Rapunzel berlari menyeberangi jambatan dan menuju ke kawasan kampung. Sebelah. Ketika berjalan di sekitar kampung, Rapunzel berjumpa beberapa orang kanak-kanak yang menawarkan diri untuk menendang rambutnya. Seketika kemudian, Rapunzel terpegun dengan sususan jupin pada dinding salah sebuah bangunan di situ. Ia merupakan gambar raja dan permaisuri yang sedang memangku seorang bayi perempuan. Itulah puteri yang hilang, kata seorang budak lelaki. Rapunzel merenung ke arah mata bayi yang berwarna hijau zamrud itu. Ia kata seperti matanya. Okey. Ni orang-orang di kawasan situ. Ni rumahnya cantik. Okey. Ni bapa dengan mak Rapunzel. Ni Rapunzel. Kan adik? Okey. Seterusnya. Wow, diorang bercinta. Ada apa ni, Dede? Adakah biawak, adakah cicak? Komen di bawah. Okey, kita cerita balik. Beberapa jam kemudian, Flynn membawa Rapunzel menaiki sebuah bot di tengah tasik. Mereka berdua dapat melihat negeri itu dengan pemandangan terbaik. Tidak lama kemudian, Tanglong-Talong mula terbang dari istana dan naik ke udara. Rapunzel gembira dapat melihat pemandangan yang cantik ini seperti yang diharapkannya. Puteri itu kemudiannya memulakan beg Flynn. Dia tahu yang kata-kata Mother Gothel tidak benar dan Flynn tidak akan meninggalkannya apabila dia mendapat mahkota itu semula. Okey. Sebelah. Ni yang dua adik-beradik yang jahat tu. Okey. Tiba-tiba Flynn ternampak adik-beradik Stubbington di tepi sungai dan dia terus menayung ke tepi. Ada sesuatu yang saya perlu selesaikan, katanya kepada Rapunzel. Saya akan datang semula. Flynn membawa beg itu bersamanya dan berjumpa dengan adik-beradik Stubbington. Dia menyerahkan mahkota itu pada mereka. Flynn ingin berhenti menjadi pencuri agar dia dapat bersama Rapunzel. Tapi adik-beradik Stubbington tahu akan keajaiban rambut Rapunzel dan ingin mendapatkannya. Flynn cuba untuk melawan mereka tapi dia telah ditumbuk sehingga pensar dari dekat sebuah bot yang dilepaskan ke laut. Okey. Seterusnya, dia Rapunzel pergi dapat ibu dia balik. Okey, ketika Rapunzel menunggu Flynn, adik-beradik Stubbington muncul. Mereka memberitahu Rapunzel yang Flynn telah berlayar pergi bersama mahkota tersebut. Sedih dan ketakutan, Rapunzel berlari ke dalam hutan. Tetapi kemudian dia terdengar satu suara.
Rapunzel adalah milik Mother Gothel. Okay. Rapunzel berjalan menuju ke arah Mother Gothel dan melihat adik-beradik serta bintu itu terbaring pingsan di kaki Mother Gothel. Dia berlari semula ke ibunya sambil menangis. "Benar," cakap ibu, kata Rapunzel sambil berjalan pulang. Kata-kata ibu memang benar. Okay, sebelah. Oh, dia buat apa ni, dedek? Oh, ni ada kuda, dedek. Ada kuda. Oh, marah marah pada Flynn. Okey, kita sambung balik. Di atas bot, Flynn sedar daripada pingsan. Pengawal istana telah menjumpainya dan dia akan ditangkap. Tetapi Maximus telah melihat segala-galanya. Dia menyelamatkan Flynn sebelum dia dicederakan. Menyadari yang Rapunzel berada dalam kesusahan, mereka segera menuju ke menaranya. Okey, jom kita tengok sebelah lagi. Okey, apa yang warna kuning ni? Apa dia, dek? Cuba komen kat bawah. Apa dia? Okey, jom baca cerita dia. Kembali di menara, Rapunzel melihat bendera yang dijumpainya ketika melawat istana. Di bendera itu terdapat simbol negeri. Rapunzel mula sedar yang dia pernah melukis simbol yang sama pada dinding menara sepanjang hidupnya. Tiba-tiba, dia terbayang imej Tanglong, susunan jubin puteri yang hilang dan mahkota di kepalanya. Ketika itu, Rapunzel mula sedar tentang masa silamnya. Okey, sebelah. Oh, marah betul. Oh, marah. Tengok tu. Okey, apa cerita ni? "Sayalah puteri yang hilang itu," kata Rapunzel kepada Mother Gothel. "Semua yang ibu lekat adalah untuk melindungi kamu," kata Mother Gothel terdesak untuk mencari alasan atas perbuatannya. "Saya tidak akan biarkan ibu menggunakan rambut saya lagi," jerit Rapunzel menolak ibunya ke arah sebuah cermin menyebabkan ia pecah berderai. Tapi bila Rapunzel cuba untuk pergi, Mother Gothel menggugutnya. Okey, marah ni. Rapunzel marah ni. Mother Gothel. Okey. Apa Flynn naik apa rambut Rapunzel. Okey, apa cerita dia? Oh, ada kuda tu. Di luar, Flynn dan Maximus sampai di menara. Rapunzel turunkan rambut. "Kamu," jerit Flynn. Tiada jawapan daripada Rapunzel. Dia mula merasakan yang Rapunzel tiada di menaranya, tetapi tidak lama kemudian kelihatan rambut Rapunzel diturunkan. Flynn dengan cepat menanjak ke atas. Bila dia melompat masuk ke dalam menara, dia nampak Rapunzel diikat di sebuah kerusi. Okey, ni kita dah baca. Oh, ni dia nampak ni. Oh, kena ikat lah pula. Aduhai. Ni apa tu? Okey, cerita dia. Tiba-tiba Mother Gothel menikam Flynn dari belakang, lalu merantai lelaki yang cerit itu. Dia kemudian mengheret puteri itu ke arah pintu keluar, tapi Rapunzel melawan. "Saya tidak akan putus asa untuk melarikan diri daripada ibu," ceritnya. "Tapi jika ibu menarangkan saya untuk menyelamatkan Flynn, saya akan ikut ibu. Saya janji." Mother Gothel senyum jahat dan dia menerima tawaran Rapunzel. Okey, itu dia. Okey, sebelah. Oh, gunting rambut. Terpaksa gunting rambut. Rapunzel bergegas ke sisi Flynn berharap yang dia tidak terlambat untuk menyelamatkannya. Ketika Flynn menjerit kesakitan, Rapunzel membalik rambutnya pada luka Flynn. "Saya tidak akan biarkan kamu melakukannya," kata Flynn. Yang tiba-tiba mencapai sekeping kaca yang pecah dan memotong rambut Rapunzel. Rambutnya segera bertukar menjadi coklat. Kuasa rambut Rapunzel, Mother Gothel mula bertukar menjadi debu dan jatuh keluar tingkap. Okey. Oh, menangis. Rambut dia bertukar menjadi coklat. Okey, oleh kerana rambut Rapunzel tidak lagi mempunyai kuasa ajaib, Rapunzel tidak boleh menyelamatkan Flynn. Kepala Flynn mula rebah dan Rapunzel tahu Flynn telah tiada. Setis air mata jatuh ke atas pipi Flynn. Tiba-tiba air mata itu bersinar dan cahaya emas meliputi muka Flynn, menyembuhkannya. Flynn membuka matanya perlahan. "Rapunzel," kata Flynn, "pernah tak saya cakap yang saya suka dengan gadis rambut perang?" Mereka tersenyum gembira.
Okey, dah jumpa dah ibu apa diorang. Apa? Rapunzel ni kan? Dia jumpa ibu apa. Okey. Maximus membawa Rapunzel dan Flynn terus ke istana. Di situ putera itu dipertemukan semula dengan ibu bapanya setelah 18 tahun terpisah. Rapunzel dapat merasakan kasih sayang ibu bapanya bila mereka memeluk Rapunzel buat kali pertama sejak diculik ketika bayi. Akhirnya mereka kembali sebagai satu keluarga. Okey. Okey, jangan tengok. Cakap seluruh negeri mengadakan majlis menyambut kepulangan Rapunzel. Beratus-ratus Tanglo dilepaskan ke udara. Akhirnya cahaya Tanglo berjaya membawa Rapunzel pulang. Flynn dan Rapunzel kini hidup sebahagia selama-lamanya. Okey, tamat. Okey, ini dia. Dah tamat, Dedek. Okeylah, Dedek. Sampai di sini saja untuk kali ini. Jangan lupa subscribe, share dan like. Boleh tak? Okey. Kita jumpa di next video. Bye bye. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Subscribe.